Alhamdulillah. Okey, rakaman bermula sekarang. Okey, cikgu ucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi kepada students dan audience yang baru masuk dalam talian sekarang. Okey, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam bulan Ramadan ni lah. Okey. Walaupun dalam tempoh ataupun situasi sukar negara pada hari ini kerana pandemik penyakit COVID-19, pembelajaran perlu berlaku lah. Okey, lebih-lebih lagi pelajar-pelajar tingkatan 5 pada tahun ini yang bakal menduduki sijil pelajaran Malaysia Baiklah, tanpa buang masa marilah sama-sama kita membaca unur kitab surah Al-Fatihah supaya pembelajaran kita pada pagi ini mendapat petunjuk ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Sebelum tu cikgu nak tanya-tanya khabar sikit, tanya khabar anda semua ni. Respon sikit students cikgu, sekolah cikgu. Respon sekarang, onkan mikrofon. Okey, hello, ada di sana? Respon? Ada. Okey, bagus. Ada. Ada Ayuni, Ain Rabiatul, okey. Ain Rabiatul, okey, on mikrofon. Okey. Okey, alhamdulillah Baiklah. Dan begitu juga yang lain lah. Okey, pada talian cikgu sekarang lebih kurang 8 orang saja yang menyertai kelas talian hari ini. Tak mengapalah memang begitulah keadaannya, cikgu mengajar tak ramai orang yang menyertai. Okey, saya tak tahu kenapa, mungkin tak bangun tidur lagi student awak tu. Okey, kawan-kawan awak tu, ataupun entah, cikgu tak tahulah mengapa, tapi tak apalah. Okey, Adam ada kata tidur, agaknya lah kan. Jadi tak boleh nak makan, bulan puasa, makan pula banyak sahur tadi, tidur je tak apalah cikgu, walaupun students sedikit, tapi tidak mengapa, dia tidak mematahkan semangat cikgu untuk tetap menjalankan tanggungjawab sebagai seorang guru lah. Okey, tapi cikgu nak menuntut anda juga ada tanggungjawab sebagai seorang pelajar, iaitu belajar. Belum habis lagi sesi persekolahan. Ada lagi, malah sampai tahun depan. SPM tahun depan tau, bukan tahun ni. Dianjakkan ke awal tahun depan. Jadi tolong bersedia. Baik, yang kedua, bebel yang kedua. Tadi bebel yang pertama. Ni bebel yang kedua, Bebel yang kedua, cikgu nak ingatkan kembali kepada students ataupun calon SPM. Ingat, tahun ini SPM terakhir sukatan pelajaran KBSM. Maksudnya, anda perlu lulus SPM tahun ni. Kalau anda gagal dan ingin mengulang SPM, maka SPM ulangan tu soalannya tak sama kerana sukatan pelajaran dah berbeza. SPM 2021 menggunakan sukatan pelajaran baru iaitu KSSM. Jadi, cikgu minta students belajar betul-betul, ulang kaji sungguh-sungguh SPM tahun ni. Janganlah ambil SPM sekali lagi, kalau boleh jangan. Sebab sukatannya dah berbeza. Alright. Cukuplah bebel dua je. Bebel ni sebenarnya tanda peringatan, tanda cikgu kasih kepada anda semua. Baik. Sebelum kita mulakan pelajaran, cikgu nak kongsikan satu perkara, iaitu cikgu kongsikan skrin cikgu, lihat pada telefon masing-masing ataupun gadget masing-masing. Cikgu kongsikan skrin cikgu. Alright. Baiklah. Baik. Pada paparan skrin anda, cikgu telah kongsikan iaitu laman blog cikgu. Tanya Cikgu Sejarah blogspot.com. Dalam laman ini, dalam laman sejarah ini telah tersedia segala-galanya tentang sejarah SPM. Ada nota,
ada modul, ada lembaran kerja, ada slide pelajaran, ada video pelajaran, ada peta minda, semuanya lah ada, insya-Allah. Jadi cikgu harap student cikgu dapat menggunakan laman blog ini untuk tujuan pelajaran dan juga ulang kaji. Okey, lebih-lebih lagi lah dalam tempoh PKP ini, sukar kita nak pergi sekolah pun tak boleh. Okey, jadi inilah masanya kita belajar secara atas talian. Okey, cikgu pun tak tahu bila sekolah kembali dibuka semula. Okey, cikgu tak tahulah Jadi sebelum sekolah itu dibuka, baiklah kita ulang kaji dan belajar secara kendiri. Okey. Jadi boleh snapshot, okey, boleh snapshot sekarang gunakan gadget masing-masing. Ini alamat laman blog cikgu, tanya cikgu sejarah.blogspot.com. Okey, boleh snapshot. Baik, cikgu kongsikan sedikit sneak preview apa yang terkandung dalam laman blog cikgu. Okey, seperti yang cikgu katakan, ada segala-galanya insya-Allah. Okey, cuba tengok pada menu. Okey, cikgu cuba besarkan sikit. Okey, boleh besar, cikgu cuba besarkan sikit Okey, tak boleh, itu sajalah yang ada. Itulah dia punya saiznya Baik, di sini contoh kita ada sebagai contoh ada e-pembelajaran. Okey, e-pembelajaran ni satu laman atau page. Okey, kita belajar dengan kita belajar melalui rakaman pengajaran guru-guru subjek matter expert dalam mata pelajaran sejarah. Jadi pelajar-pelajar boleh tekan, ada link kat sini, klik dan terus disambungkan kepada YouTube dan boleh belajar melalui guru-guru berkenaan. Okey, seterusnya kita juga ada, laman blog ni juga ada, okey, slide pembelajaran, buku teks sejarah online, ada nota, peta minda, history sketches, lembaran kerja, modul, kuis pun ada online dan beberapa tips dan panduan. Semuanya tentang hal ehwal sejarah SPM pada tahun ni, insya-Allah. Maksudnya tingkatan 4 dan tingkatan 5 KBSM lah. Okey. Baik, jadi cikgu harap pelajar-pelajar dapat memanfaatkan laman blog cikgu untuk pelajaran dan ulang kaji. Baiklah, kita kembali kepada agenda utama kita. Seperti yang cikgu beritahu dalam Telegram, okey, bahawa hari ini insya-Allah cikgu akan mengajar tentang bab baru iaitu bab 7, okey. Bab 7, sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia. Okey, sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia. Ini bab 7. Okey, imbas kembali bab yang lalu iaitu bab 6, bab 5, bab 4. Okey, dalam bab-bab lalu, contohnya bab 4 dan bab 5, kita telah pelajari bagaimana perjuangan negara bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan. Bermula daripada Malaya Union, kemudian Malaya Union dibubarkan, kemudian digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu, seterusnya bab 5 ke arah kemerdekaan, kemudian pembentukan Malaysia dan yang ketujuh kita belajar pula okey, sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia. Negara telah dibina. Jadi negara yang dibina perlu ada sistem pemerintahan dan pentadbiran. Kalau ada negara tiada pemerintahan, maka berlakulah macam-macam masalah. Okey. Baik, jadi bab 7 kita belajar tentang sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia. Okey, sebelum kita lanjutkan okey, pelajaran, cikgu nak tanya pada audiens berada talian sekarang, apakah bentuk sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia? Okey, cikgu ulang balik soalan apakah bentuk sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia? Cikgu akan tanya seorang secara rawak. Okey, cuba jawab secara lisan. Okey, baiklah, cikgu tanya siapa dia yang berada talian. Bagaimana dengan Nur Aini Nasitah? Aini Nasitah? Ya, saya cikgu. Alhamdulillah. Okey. Baik Aini, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey. Aini, beritahu cikgu secara lisan, okey, apakah bentuk pemerintahan dan pentadbiran negara kita? Pada pandangan awak apa jawapannya? Kongsikan dengan masyarakat. Pada pandangan saya, sistem demokrasi dan raja berparlimen. Oh, sistem demokrasi dan raja berparlimen. Macam ada tak betul dia. Demokrasi berparlimen ke raja berperlembagaan?
Saya Raja. Okey, terbalik. Terbalik. Okey, baik-baik. Saya faham. Tak apalah, okey. Baik. Okey, cikgu nak tanya seorang lagi. Terima kasih Aini Nashita, boleh offkan mikrofon. Bagaimana dengan Daniel? Daniel? Muhammad Daniel bin cikgu tak tahu, tak nampak dia punya nama penuh. Muhammad Daniel. Daniel, boleh respon? Hello Daniel? Daniel, boleh respon? Okey. Daniel mungkin tak nak respon kot, tak apalah. Okey, seorang lagi. Bagaimana dengan Ayuni? Yuni? Oh, Ayuni? Ayuni, saya. respon? Ya. Okey, Yuni. Okey, awak dah dengar jawapan itu tadi kan? Okey. Okey, soalan cikgu yang kedua. Okey. Adakah negara kita mengamalkan bentuk pemerintahan secara republik? Yep. Ya. Ya, republik. Oh, ada dua-dua lah. Republik pun ya, demokrasi pun ya. Okey. Okey, tak apa. Okey, baik. Okey, kita akan cuba jawab dua persoalan itu selepas kita belajar topik ini. Okey, baik, kembali kepada buku teks masing-masing Baik. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang fokus kepada topik topik demokrasi berparlimen, ciri-ciri demokrasi berparlimen. Pada hari ini insya-Allah. Baik. Okey, rujuk halaman 161 ada peta sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Okey. Baik. Kita lihat ciri yang pertama, kita ada perlembagaan, raja berperlembagaan, parlimen, kita ada kuasa pemerintahan, pilihan raya, parti-parti politik dan kebebasan asasi. Okey, ada 7 kalau tak silap cikgu. Cek balik 1 2 3 4 5 6 7. Ya, 7. 7 ciri-ciri utama sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Baiklah. Okey, cikgu akan tunjuk lagi satu lagi slide pelajaran, okey, iaitu slide multimedia. Okey, lihat dan cuba lepas melihat slide tersebut, cuba kita jawab semula soalan cikgu tadi. Ada 2 soalan cikgu tadi cikgu ulang balik. Apakah bentuk pemerintahan negara kita? Yang kedua ialah adakah negara kita mengamalkan sistem pemerintahan republik? Okey, baik, itu 2 persoalan Baik. Okey, cikgu kongsikan pada skrin anda slide multimedia pelajaran kita hari ini, ciri-ciri demokrasi berparlimen. Okey. Sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia. Ciri-ciri demokrasi berparlimen. Pengenalan. Tahukah anda sistem pemerintahan yang diamalkan di Malaysia? Apakah nama lain ketua eksekutif bagi negara Malaysia? Tahukah anda bagaimana sesuatu rang undang-undang digubal dan diluluskan? Terdapat 2 corak pemerintahan negara demokrasi, iaitu sistem raja berperlembagaan dan sistem republik. Baik, pelajar-pelajar sekalian. Okey. Malaysia telah memilih untuk menggunakan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan setelah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Okey, anda dah dengar slide itu tadi. Okey, baik, cikgu nak tanya Ayuni sekali lagi. Apakah bentuk pentadbiran dan pemerintahan negara kita? Ayuni, onkan mikrofon. Berbentuk sistem raja sistem raja berperlembagaan dan sistem republik. Sistem republik? Okey, tak apa. Okey. Bagaimana dengan Azrul? Azrul, ada talian kan? Azrul? Ada talian? Ya. Okey, Azrul. Okey. Apa jawapan bagi persoalan itu cikgu tadi? Perlembagaan persekutuan.
Perlembagaan Persekutuan, soalan cikgu ialah apakah bentuk pemerintahan dan pentadbiran negara kita? Jawapannya apa? Okey, siapa boleh respon? Okey. Siapa nak respon boleh on mikrofon, boleh respon? Saya. Okey, silakan. Sistem pemerintahan yang diamalkan di Malaysia adalah demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Bagus, itulah jawapannya. Okey, baik. Bagus, terima kasih Aina Nazira. Baik, kembali kepada slide tadi. Baik, mengapa negara kita tidak mengamalkan republik, sistem republik? Okey, tengok baik betul-betul pelajar-pelajar sekalian. Okey. Demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan yang banyak diamalkan di negara-negara dalam dunia. Ada dua corak pemerintahan negara demokrasi. Yang pertama, demokrasi yang mengiktiraf raja. Yang kedua, demokrasi yang tidak mengiktiraf raja. Iaitu republik. Baik, kita faham dulu maksud demokrasi. Ulang kaji sejarah tingkatan 4, Tamadun Yunani. Demokrasi ialah senang cerita, memilih wakil rakyat melalui undi dalam pilihan raya. Kuasa pemerintahan di tangan rakyat. Jadi kuasa itu melalui undi dalam pilihan raya. Itulah maksud demokrasi. Jadi negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Kenapa ada perkataan berparlimen? Kerana bukan semua tak boleh semua warga negara Malaysia jadi wakil rakyat. Pecah parlimen tu sekarang. Tu nama pun wakil rakyat, wakil yang menyampaikan suara rakyat ke peringkat tertinggi negara, iaitu Dewan Rakyat. Jadi pilihan raya itu sebenarnya kita pilih wakil rakyat lah wakil kita. Jadi itulah namanya, itulah konsep demokrasi berparlimen di negara kita. Baik, tambah satu lagi, raja berperlembagaan. Okey, baik. Pelajar-pelajar harus ingat, sejarah negara kita bermula sejak kerajaan Melayu lagi. Kerajaan Melayu purba, lama sebelum Melaka lagi. Malah sebelum Islam sampai ke Asia Tenggara, sudah wujud kerajaan alam Melayu. Yang mana pemerintah kerajaan alam Melayu ni raja-raja Melayu. Jadi warisan ini telah kita teruskan untuk pemerintahan negara kita hari ini. Sampailah Melaka, kemudian Melaka kita teruskan sampailah hari ini. Jadi itu sebabnya negara kita masih mengekalkan sistem pemerintahan beraja. Jadi raja kita kekalkan. Tetapi raja yang kita kekal ni kita ambil konsep raja berperlembagaan, bukan raja berkuasa mutlak. Berbeza dua tu. Raja berperlembagaan bermaksud raja yang mana bidang tugasnya tertakluk kepada undang-undang tertinggi negara. Dah tertulis dalam Perlembagaan Malaysia bidang tugas yang Tuan Agong. Begitu juga dengan sultan-sultan dan raja-raja di setiap negeri-negeri Melayu. Ada 9 negeri Melayu, baginda juga adalah raja berperlembagaan. Fahamlah kat situ Baik, faham tak pelajar-pelajar? Respon on mikrofon tentang negara demokrasi dan juga raja, demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Faham tak pelajar-pelajar konsep yang tu? Respon? Faham. Cikgu, saya bela. Ya, ada soalan? Cikgu, saya bela. Bela? Ya. Okey, baik. Kalau bela yang mana? Dua ni? Okey, baik. Baik, okey, macam mana nak sebut Okey, tak apa bela Okey, tak apa. Cikgu layan bela awak tu. Okey, tengok pada skrin. Jeng. Tengok buat. Okey, nampak tak skrin? Nampak tak? Nampak. Okey, nampak pensel ni? Nampak segala-galanya ni kan? Okey, baik. Begini, tengok Okey, Malaysia.
Okey. Malaysia. Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi berparlimen. Dan raja berperlembagaan. Okey. Yang ni faham cikgu rasa? Okey. Baik. Ni Malaysia lah. Okey. Okey. Baik. Okey. Jadi macam mana takut awak tak faham lagi. Tak apa. Sebelah. Buat baru. Okey. Cikgu mudahkan lagi. Baik Dalam dunia ni, okey. Dalam dunia ni banyak sistem pemerintahan. Okey. Antara sistem pemerintahan yang banyak diamalkan ialah demokrasi. Banyak sistem pemerintahan yang lain diamalkan di negara di dunia ni. Tapi yang paling banyak diamalkan ialah demokrasi. Demokrasi ni kita faham dulu maksud demokrasi. Kita telah belajar dalam sejarah tingkatan 4, okey, tamadun Yunani. Okey, demokrasi bermaksud memilih wakil rakyat atau pemimpin. Okey, itulah dia maksud demokrasi, memilih, undi dalam pilihan raya. Paling mudah konsepnya macam tu. Jadi demokrasi ni di dunia ada pecah pada dua corak demokrasi. Satu, raja berperlembagaan. Satu lagi, republik. Okey, pelajar-pelajar, setakat ni faham tak? Respon? Faham? Okay, Faham. tak faham tanya. Jangan bela. Sebab bab 7 ni pelajaran tentang politik. Kena tahu juga politik. Okey. Memang banyak politik bab 7 ni. Okey, baik, kalau faham bagus. Okey. Baik. Malaysia di mana? Malaysia kat sini. Malaysia pilih yang ni. Malaysia pilih ni. Okey. Mengapa Malaysia memilih demokrasi raja berperlembagaan? Sebab Malaysia teruskan, Malaysia ada kesinambungan sistem beraja sejak zaman Melaka lagi. Okey. Dan dalam Malaysia kan di Malaysia kita ada 9 negeri Melayu yang ada raja dan sultan. Kita teruskan raja dan sultan tu. Jadi inilah dia raja berperlembagaan. Okey. Baik, kan kita ada jawatan yang Tuan Agong. Jelas tak? Betul tak? Student faham? Student? Faham. Okey, yang di Tuan Agong ni ketua negara. Ketua peringkat negara. Dia raja lah. Raja ni. Atau sultan. Raja atau sultan ni. Yang di Tuan Agong adalah raja dan sultan. Bagaimana pelantikannya? Setiap 5 tahun sekali. Bergilir-gilir. Dah ada gilirannya. Okey. Peringkat negeri. Kalau peringkat negeri, kita ada sultan atau raja negeri masing-masing. Sebagai contoh, Sultan Selangor, Sultan Johor, Sultan Kelantan, Sultan Kedah, Raja Perlis, yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Itu peringkat negeri. Okey. Jadi yang di Pertuan Agong, yang Pertuan Agong, raja-raja dan sultan-sultan negeri adalah raja berperlembagaan. Mengapa dikatakan raja perlembagaan? Raja yang berkuasa menurut peruntukan undang-undang. Ni raja berperlembagaan bermaksud raja yang berkuasa menurut peruntukan undang-undang. Sebabnya namanya raja berperlembagaan. Okey, bukan dulu raja berkuasa mutlak, sekarang raja berperlembagaan. Faham? Kat situ faham? Faham. Okey, baik. Faham.
Okey, good, bagus. Okey, jangan keliru Jadi demokrasi, okey, kita mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kenapa tambah perkataan parlimen? Okey, ni sistem pemerintahan negara kita ni. Demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Okey, ini adalah bentuk pemerintahan negara kita. Mengapa ada perkataan atau istilah berparlimen? Parlimen ni wakil rakyat yang kita pilih. Yang kita pilih melalui undi dalam pilihan raya. Itulah demokrasi. Sebabnya demokrasi berparlimen. Jadi wakil rakyat ini yang kita pilih dalam pilihan raya, okey, akan menganggotai Dewan Rakyat. Sebagai contoh wakil rakyat, okey, Tan Sri Muhyiddin Yassin, okey, Khairi Jamaluddin yang terbaru, okey, Datuk Adam Baba Menteri Kesihatan, okey, itulah wakil rakyat yang kita pilih. Itulah maksudnya demokrasi berparlimen. Okey, wakil rakyat ni kita pilih dalam undi pilihan raya setiap 5 tahun. Raja berperlembagaan pula, okey, raja yang menjadi ketua negara secara bergilir-gilir selepas 5 tahun. Okey, faham pelajar-pelajar? Setakat ni faham? Faham. Faham responnya? Faham. Okey, tak yang blur tadi. Okey tak yang blur? Tolong respon. Ya saya. Okey. Okey dah? Okey. Faham tak? Okey, baik. Settle Demokrasi raja berperlembagaan, settle dekat sini? Okay. Settle. Okey, tengok republik macam mana. Republik adalah pemerintahan demokrasi juga. Sebab apa? Sebab pilih wakil rakyat juga melalui pilihan raya. Bezanya ialah republik ni dia tidak iktiraf. Okey, tidak iktiraf sistem beraja. Itu saja. Demokrasi tetap demokrasi, ada undi dalam pilihan raya. Tetapi republik tidak iktiraf atau tidak terima konsep sistem beraja. Itu sebabnya negara-negara Republik Indonesia, ada raja tak Indonesia? Ada raja tak pegang jawatan ketua negara? Ada tak? Cikgu tanya. Tak ada. Tak ada. Okey, kita tengok jiran kita yang terdekat, Singapura. Ada tak raja di Singapura? Ada tak raja di Singapura sekarang? Respon. Tak ada. Begitu juga dengan negara-negara republik di dunia yang lain seperti Amerika Syarikat, tak ada. Okey, selain Malaysia yang mengamalkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, ada lagi negara yang mengamalkan corak pemerintahan yang sama macam kita. Contoh Thailand. Thailand, yes. Thailand dia ada Perdana Menteri Thailand, ada Raja Thailand. Begitu juga dengan England, demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan juga. Dan lain-lain negara yang demokrasinya mengiktiraf raja sebagai ketua negaranya juga. Okey, baik. Jadi cikgu tambah satu perkara. Kalau negara kita ni yang Tuan Agong ketua negara, siapakah ketua kerajaan? Siapa ketua kerajaan? Pelajar-pelajar boleh respon. Siapa ketua kerajaan negara kita? Kita tahu ketua negara kita ialah Yang Tuan Agong. Siapa ketua kerajaan negara kita? Siapa? Perdana Menteri. Ya, bagus. Ketua kerajaan kita ialah Perdana Menteri yang kita pilih dari wakil rakyat. Okey, melalui pilihan raya. Okay, ingat balik macam mana PM kita Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik. Okey, ataupun Dr. Mahathir dilantik. Okey, pilihan raya menang. Okey, Dr. Mahathir itu menang menang. Jadi pakatannya pun memilih mencalonkan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Manakala ketua negara yang Tuan Agong
kita lantik ketua negara ni bergilir-gilir 5 tahun sekali dari negeri-negeri Melayu. Okey, contoh yang di Pertuan Agong sekarang ialah dari Pahang, Sultan Pahang, iaitu Sultan Abdullah. Giliran Pahang. Selepas sebelum ni Kelantan letak jawatan. Okey. Jadi selepas Kelantan gilirannya Pahang. Okey, selepas Pahang, okey, tamat Pahang ni tempohnya giliran seterusnya ialah negeri Johor. Dah ada giliran siap-siap. Itulah uniknya sistem pemerintahan di negara kita, pelajar-pelajar. Unik. Kenapa cikgu cakap unik? Sebab mana ada negara lain di dunia yang ada 9 orang raja. England seorang je raja. Okey. Yang lain semua negara yang ada raja, semua seorang aja. Okey, Malaysia ada 9 orang raja. Itu sebabnya sistem pemerintahan negara kita adalah antara yang terunik di dunia. Ada sistem penggiliran setiap 5 tahun sekali menjadi ketua negara. Okey, baik, setakat ni faham? Okey tak? Okey, konsep ni faham? Faham. Alhamdulillah. Okey, kalau dah faham, mari kita sambung. Okey, slide multimedia itu tadi. Okey, tengok ni. Nampak? Okay, sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi negara dan negeri. Pemerintahan dibantu oleh Perdana Menteri. Ini seperti yang cikgu cakap tadi lah. Baik, republik. Sistem ini menolak institusi beraja. Kerajaan diketuai oleh presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Contoh Perancis, Korea Selatan, India, Filipina. Baik, itulah beza antara demokrasi raja berperlembagaan dengan demokrasi republik. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Okey. Baik. Kita teruskan. Okey. Malaysia telah memilih untuk menggunakan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan setelah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Melalui sistem pemerintahan ini, rakyat berkuasa menentukan kerajaan yang akan ditubuhkan melalui pilihan raya, manakala Raja-Raja Melayu pula merupakan simbol taat setia rakyat kepada pemimpin. Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid akan dapat mentakrifkan demokrasi berparlimen, menyenaraikan ciri-ciri demokrasi berparlimen, menjelaskan kepentingan perlembagaan, membandingkan fungsi-fungsi badan pemerintah, menguraikan proses pilihan raya, menggalurkan perkembangan parti politik di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah selepas Perang Dunia Kedua sehingga tahun 1963. Okey students, kita pada hari ini insya-Allah kita belajar bahagian pertama saja. Sebab cikgu tak nak lama-lama, kita habis kelas pukul 12.30 hari ini. Baik, jadi hari ini insya-Allah kita akan belajar fokus ciri-ciri demokrasi berparlimen. Okey, baik. Kita teruskan pelajaran konsep perlembagaan. Baik, cikgu lupa. Okey, tadi kita sebelum tu kita kena tahu apakah maksud demokrasi berparlimen. Baik, rujuk buku teks. Rujuk buku teks mula. Halaman 161. Okey. Rujuk buku teks halaman 161. Boleh highlight kan dengan pen highlighter masing-masing atau buat ringkasan dalam memo pad. Okey. Yang ni cikgu dah jelaskan tadi, maksud sistem raja berperlembagaan dan sistem republik. Okey. Jadi, apakah maksud demokrasi berparlimen? Okey. Rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara. Okey, manakala Raja-Raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. Baik, inilah maksud demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara bermaksud rakyat memilih wakil rakyat melalui undi dalam pilihan raya. Itulah maksudnya. Okey, baik, kita tengok halaman 162 seterusnya. Okey. Jadi, selain daripada itu, rakyat berpeluang membentuk kerajaan. Okey.
Maksudnya melalui pilihan raya lah. Okey. Rakyat berhak menyokong, mengekalkan atau menukarkan kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. Itulah maksud demokrasi berparlimen, pelajar-pelajar sekalian. Kesimpulannya, kuasa demokrasi ini sebenarnya terletak di tangan rakyat. Kalau rasa wakil rakyat itu bagus, dapat berbakti kepada rakyat dan negara, pilih. Okey, menjadi wakil rakyat. Pilih melalui undi dalam pilihan raya. Okey, dan wakil rakyat itu dapat majoriti undi, dia menang, maka dia menjadi kerajaan. Itulah maksud kuasa di tangan rakyat. Sekiranya didapati, okey, pentadbiran wakil rakyat tersebut tidak bagus, okey, mengabaikan kebajikan rakyat, rakyat boleh tukar, okey, kerajaan yang ada melalui pilihan raya. Jadi rakyat berhak sokong, kekal atau tukar kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. Itulah maksudnya demokrasi berparlimen, pelajar-pelajar. Okey, tak boleh kita tukar kerajaan di jalan raya, demonstrasi dan sebagainya. Itu bukan saluran yang betul. Tidak boleh menggunakan rampasan kuasa, tak boleh. Okey, kita ada pilihan raya. Gunakan pilihan raya. Okey, baiklah pelajar-pelajar sekalian. Okey, itulah maksud demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Setakat ni ada apa-apa nak tanya tentang maksud demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan? Sila respon. Ada nak tanya? Ada tak respon? Silakan. Tak ada Okey, baik. Ada 14 orang atau 15 orang hadir kelas pada pagi ni. Alhamdulillah. Baik. Okey. Kalau tak ada, okey, kita teruskan dengan subtopik yang pertama dalam demokrasi berparlimen, iaitu perlembagaan. Okey. Lihat skrin ini. Okey, perlembagaan Baik. Apakah maksud perlembagaan? Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan. Merupakan dokumen rasmi kerajaan dan di dalamnya terkandung segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara. Melalui perlembagaan, parti politik yang memerintah mendapat panduan hala tuju pentadbiran negara, menjamin dan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat. Perlembagaan Malaysia diperkenalkan pada 16 September 1963 dan mengandungi 183 perkara. Perkara-perkara itu seperti senarai kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, senarai bersama, institusi yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Badan Kehakiman. Klik untuk maklumat lanjut. Baiklah pelajar-pelajar, itulah sebentar tadi maksud perlembagaan. Undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan. Dan untuk maklumat atau maklumat tambahan kepada anda, perlembagaan ini mengatasi segala-galanya. Okey, termasuk mengatasi kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi diletak di atas Pertuan Agong. Jadi itu sebabnya Tuan Agong tidak boleh menjalankan kuasanya bercanggah dengan perlembagaan. Begitu juga dengan Perdana Menteri, begitu juga dengan kerajaan negeri, begitu juga yang lain-lain. Okey, semua yang warga negara Malaysia, badan berkanun, rakyat, wakil rakyat, semuanya yang ada di Malaysia ni tertakluk kepada perlembagaan negara. Malah perlembagaan negara ni dimasukkan dalam ideologi negara, iaitu rukun negara. Imbas kembali rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Dan yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Apakah maksud keluhuran perlembagaan, pelajar-pelajar? Mari kita dengar apakah maksud keluhuran
perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Tahukah kamu apakah maksud keluhuran perlembagaan? Keluhuran perlembagaan bermaksud keagungan dan ketertinggian undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Ia merupakan prinsip ketiga dalam rukun negara. Keluhuran perlembagaan Malaysia mengatasi kuasa yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah. Dengan itu, semua jenis undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia adalah tidak sah. Undang-undang negeri juga mestilah selaras dengan perlembagaan persekutuan dan jikalau bertentangan, undang-undang itu terbatal dengan sendirinya. Mahkamah berkuasa menentukan kesahihan setiap undang-undang bagi menjamin keluhuran dan ketertinggian perlembagaan Malaysia. Baik. Okey. Begitulah pelajar-pelajar konsep keluhuran perlembagaan. Okey, iaitu ketertinggian undang-undang atau perlembagaan Malaysia itu sendiri. Okey, mengatasi kuasa segala-galanya. Okey, termasuk Tuan Agong, Mahkamah dan Parlimen. Semualah. Okey, lebih pada itu sebenarnya. Jadi semua undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia adalah terbatal dengan sendirinya. Okey, itulah dia konsep keluhuran perlembagaan. Okey, setakat ni faham student keluhuran perlembagaan? Atau ada nak tanya? Respon? Tak ada. Okey, alright, kita teruskan kalau tak ada Baik, seterusnya ialah kepentingan perlembagaan. Kepentingan perlembagaan. Perlembagaan berperanan untuk dengan menentukan rangka dan bentuk pentadbirannya. Membantu menjamin kecekapan, kejujuran, keadilan, ketelusan serta kelicinan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah kerajaan. Sebagai panduan kepada pemimpin semasa memerintah supaya pemerintahannya menepati kehendak perlembagaan dan aspirasi rakyat. Okey, baik. Buat sticky notes ataupun dalam memo pad anda kata kunci bagi kepentingan perlembagaan. Kata kuncinya apa? Patutnya pelajar dah tahu, menjamin kestabilan sebuah negara. Senang aja. Yang kedua, kecekapan, kejujuran, keadilan, ketelusan pentadbiran. Yang ketiga, panduan pemerintahan. Jadi kata-kata kunci inilah yang awak highlightkan dalam buku teks atau tulis dalam memo pad tampal pada buku teks masing-masing. Okey. Okey. Ingat semulalah, ini kaedah belajar kita kat sekolah Baik, kita sambung Si rakyat. Perlembagaan Malaysia menjamin taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada negara. Rakyat yang didapati tidak setia kepada negara juga boleh diwujudkan kerakyatannya seperti terkandung dalam perkara 25 perlembagaan. Baik, okey, cikgu nak ulas tentang perkara 25 ni. Baik, baru-baru ini telah viral di negeri Jabatan Pendaftaran Negeri di utara Malaysia telah melakukan penyelewengan iaitu dengan mengeluarkan kad pengenalan kepada orang asing yang tidak layak menjadi warga negara. Dia jual. Jadi kaki tangan JPN tersebut, Jabatan Pendaftaran Negeri tersebut telah didakwa di mahkamah. Jadi pada komen cikgu lah tentang perkara ini patutnya tak wajar, tak patut seorang pegawai tinggi kerajaan ataupun kaki tangan kerajaan menjual kad pengenalan kepada orang asing. Sebab apa? Inilah bukti tidak setia kepada negara. Boleh lucutkan kewarganegaraan tu sebenarnya. Tak setia. Okey, baik. Ada orang tanya, bagaimana orang asing ingin menjadi warga negara Malaysia? Sebenarnya pelajar-pelajar prosedurnya sangat-sangat ketat. Mestilah fasih berbahasa Melayu. Itu dia nak tahu. Dan yang kedua, mesti ada pengetahuan yang cukup
cukup mendalam tentang Malaysia. Bila kita merdeka, tahu sejarah Malaysia, tahu Perdana Menteri, dia boleh mengulas sedikit sebanyak tentang sejarah Malaysia. Okey, banyak sebenarnya syarat-syarat untuk menjadi warga negara Malaysia. Okey, bukan senang orang asing nak menjadi warga negara Malaysia. Itu sebabnya kerakyatan negara kita ni, undang-undang kerakyatan negara kita ni ada 3 jenis. Baik. Jadi orang asing nak menjadi warga negara Malaysia mestilah melalui satu tapisan yang sangat-sangat ketat. Oleh oleh kerajaan Malaysia. Contoh, pemain bola sepak lah kan, pemain bola sepak contohnya Sumarih, contohnya pemain bola sepak Malaysia, dia negara lain, tetapi kerajaan Malaysia telah memberikan warga negara bertaraf naturalisasi. Jadi naturalisasi ni adalah jenis kerakyatan di negara kita. Baik, itulah dia tentang perkara 25 menyebut siapa yang tidak taat setia boleh dilucutkan kerakyatan. Okey, kita teruskan. Dalam perkara 25 perlembagaan, menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat di negara ini. Setiap warga negara mempunyai hak asasi dan kebebasan seperti berpersatuan, beragama dan memiliki harta. Kejap, cikgu tengok kejap, Meet ada orang nak masuk. Okey, tu dia, cikgu tekan Meet. Okey. Baik, sambung. Okey, ini menarik cikgu nak bincangkan. Tengok Kita bukan negara komunis seperti Korea Utara. Okey. Kita mengamalkan dasar kebebasan dan juga hak asasi. Tetapi kebebasan yang diamalkan di negara kita bukan mutlak. Kebebasan yang ada sempadan dan hadnya. Okey, mesti ada sempadan dan hadnya supaya dapat menjamin keselamatan. Ada lagi nak masuk tu kelas. Okey, kejap Okey, selamat datang yang baru masuk kelas. Sekarang kita berada pada topik ciri-ciri demokrasi berparlimen, subtopik perlembagaan Okey, rujuk buku teks masing-masing yang baru masuk tu. Okey, jadi tak kira apa bangsa di Malaysia, masing-masing ada kebebasan berpersatuan, beragama dan memiliki harta. Kita tak sama dengan negara komunis. Okey, negara komunis semua yang ada pada kita termasuk pakaian, harta kita, kereta, komputer, rumah adalah milik negara, milik kerajaan. Tiada satu pun milik kita. Itulah konsep negara komunis. Negara komunis tak ada kebebasan. Jadi kita ada kebebasan tetapi ada sempadan dan had dia. Okey. Jadi sebagai contoh sempadan dan had ni, kita ada acuan kita sendiri. Kita ni rakyat yang berbilang kaum, kita ada agama. Jadi itulah batas-batas kita, agama dan nilai-nilai ketimuran. Okey, jadi segala kebebasan yang melampaui had tersebut adalah tak patut. Walaupun kita ada kebebasan, janganlah melampaui had dan batas. Okey, baik. Okey, perkara 153 diperkhususkan kepada orang Melayu dan juga Sabah dan Sarawak. Okey, baik, ini kalau kita belajar sejarah, inilah dia. Okey, ingat balik Melayu Union, bagaimana orang Melayu memperjuangkan nasib dan ataupun memperjuangkan haknya. Okey, baik. Pelajar-pelajar sekalian, okey, perkara 153 memelihara hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Ditulis lagi kat situ. Tanpa mengabaikan kepentingan kaum-kaum lain. Ingat tu, betul orang Melayu ada hak istimewa sebab dia orang asal, begitu juga dengan Sabah Sarawak. Namun begitu, okey, bangsa lain yang mengaku sumpah atau mengaku ataupun yang taat setia kepada negara kita tidak boleh diabaikan sama sekali. Begitulah pelajar-pelajar sekalian. Okey. Jadi maksudnya perkara 153 ini okey dilaksanakan dengan berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Supaya tiada kaum lain yang terabai. Walaupun 153 ini memperkhususkan kepada orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Cuba lihat sekarang. Okey, semua bangsa di Malaysia menikmati kesejahteraan dan kemakmuran negara.
Okey. Baik, sambung Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memperuntukkan Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga dan memelihara hak istimewa serta kedudukan orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Perlembagaan Malaysia menjamin kerjasama, kesepakatan, keadilan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Baik pelajar-pelajar, tadi ialah kepentingan Perlembagaan Malaysia. Okey, setakat ni ada apa-apa kemusykilan, sila respon. Istilah tak faham ke, konsep tak faham ke, silakan. Respon, onkan mikrofon. Tak ada. Tak ada. Kalau okey, onkan mikrofon, respon juga. Tak adalah cikgu tertunggu-tunggu. Okey. Okey ke? Tak ada. Oh, dahsyat tu dia punya naungan tu. Okey. Alright, kalau tak ada kita lihat yang ketiga, pindaan perlembagaan. Perlembagaan perlu dipinda dari semasa ke semasa mengikut situasi semasa lah. Okey. Ada perlembagaan, ada perkara-perkara yang mungkin tidak relevan dengan perkembangan zaman, perlu dipinda. Okey. Baik, kita lihat. Apakah pindaan perlembagaan? Pindaan perlembagaan bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat, menjaga keselamatan negara dan melicinkan urusan pentadbiran negara supaya sentiasa relevan dan sesuai dengan keperluan semasa. Pindaan ini juga menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah dan kandungannya dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati. Melarang perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka, antaranya pemerintahan beraja, agama Islam, kedudukan bahasa Melayu dan hak istimewa orang Melayu. Meluluskan pindaan Akta Hasutan 1970 yang menghadkan seseorang ini yang boleh menimbulkan perbalahan kaum, memelihara keselamatan, ketenteraman dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara kita. Antara pindaan perlembagaan yang besar adalah memansuhkan immuniti, yakni kekebalan bagi Yang di-Pertuan Agong dan Raja yang memerintah negeri daripada kesalahan jenayah. Klik untuk mengetahui beberapa langkah pindaan perlembagaan oleh Parlimen. Okey, pelajar-pelajar, itulah dia tujuan pindaan perlembagaan. Baik. Okey. Jadi perlembagaan ini juga menghadkan seseorang individu bercakap perkara sensitif yang boleh menimbulkan perbalahan kaum. Malaysia ada pelbagai bangsa. Apabila ada pelbagai bangsa, adalah pelbagai agama, pelbagai budaya. Dan ini kalau tidak dijaga dengan betul akan menimbulkan perbalahan kaum seperti yang berlaku pada tahun 1969, 13 hari bulan Mei. Tragedi rusuhan kaum. Okey, kerana apa? Perkara sensitif telah dipersoalkan. Okey, cikgu tak naklah cerita tentang tragedi 13 kaum ni, dia panjang. Tetapi moralnya ialah jangan kita bercakap perkara-perkara sensitif yang boleh menimbulkan perbelahan antara kaum. Sebagai contoh yang mengaitkan agama, yang mengaitkan budaya, yang mengaitkan orang asal peribumi, okey, yang mengaitkan dengan Bumiputera, okey, jangan sama sekali. Okey. Jadi pindaan ini perlu supaya rakyat dan masyarakat di negara kita yang berbilang kaum dapat hidup dengan tenteram dan harmoni. Okey, baik. Pindaan yang paling besar dalam sejarah negara ialah memansuhkan kekebalan raja-raja Melayu daripada terkecuali dalam jenayah. Maksudnya kalau raja-raja ini terlibat dalam aktiviti jenayah, boleh didakwa, boleh dijatuhkan hukuman sekiranya didapati bersalah. Okey, ada lagi nak masuknya cikgu kena granted kan kejap Okey, baik. Jadi pelajar-pelajar, raja-raja Melayu yang melakukan kesalahan jenayah akan dibicarakan dalam mahkamah khas. Ada mahkamah khasnya lah. Okey, sebelum ni tak ada. Okey, jadi berlakunya pindaan perlembagaan
Okay, yang paling besar ni maka raja-raja tidak terkecuali daripada dakwaan undang-undang. Okey, itulah dia pindaan perlembagaan pelajar-pelajar sekalian. Ada apa-apa nak tanya tentang pindaan perlembagaan? Silakan. Respon. Ada nak tanya? Silakan. Respon. Ada. Kalau tak ada respon, jangan cikgu tunggu-tunggu. Okey, tak bagus. Tak ada Alright. Okey. Baik, cuba cikgu nak tengok chat kejap. Cikgu semak chat kejap apa yang ada kat chat tu. Okey. Okey, tak ada apalah. Okey. Takut ada students yang beri soalan dalam chat. Okey. Baik, cikgu tak perasan Okey, awak kena tanya secara lisan. Semasa cikgu mengajar, kalau tak faham tanya secara lisan. Jangan tanya secara chat. Cikgu tak perasan soalan anda Baik, kita sambung pelajaran kita. Baik, tadi itulah dia perlembagaan. Okey, ciri yang pertama. Okey, kita lihat ciri yang kedua. Okey. Apakah yang dimaksudkan raja berperlembagaan? Ini ciri kedua Apa yang anda faham dengan Yang di-Pertuan Agong? Jawatan Yang di-Pertuan Agong wujud sejak tahun 1957, iaitu ketika Tanah Melayu mendapat kemerdekaan. Merupakan tonggak dan ketua utama negara serta simbol keutuhan dan perpaduan rakyat di negara ini. Bertindak berdasarkan Perlembagaan Malaysia dan atas nasihat Perdana Menteri. Baginda tidak boleh bertindak sendirian kecuali dalam perkara tertentu yang memerlukan budi bicara baginda untuk membuat keputusan. Yang di-Pertuan Agong dipilih daripada kalangan 9 orang Raja Melayu bagi 9 buah negeri Melayu secara bergilir-gilir. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dibuat mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dibuat oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Antara bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong ialah Ketua Negara, mengetuai 3 badan iaitu Badan Perundangan, Pemerintah, berkuasa memanggil dan membubarkan Parlimen, Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata, berkuasa mengampun dan menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan di Mahkamah Tentera, bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu, menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu bermesyuarat, Ketua Agama Islam bagi negeri Baginda, Pulau Pinang, Melaka, wilayah Persekutuan, Sarawak dan Sabah atau negeri-negeri yang tidak beraja. Mempunyai kuasa budi bicara melantik Perdana Menteri, melantik dan merucutkan jawatan Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri. Mengisytiharkan undang-undang darurat di bawah Undang-Undang 10 jika keselamatan negara terancam. Melantik pengerusi dan 3 ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, ahli Perkhidmatan Kehakiman, pengerusi dan timbalan pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Baik pelajar-pelajar sekalian, itulah ciri yang kedua dalam demokrasi berparlimen di negara kita, iaitu raja berperlembagaan. Okey, jadi raja berperlembagaan ni ialah raja yang berkuasa mengikut peruntukan undang-undang ataupun mengikut peruntukan Perlembagaan Malaysia. Okey, dan Raja Yang Tuan Agong tidak boleh bertindak sendirian. Dia tak boleh bertindak sendirian. Okey, dan Yang Tuan Agong ni bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Okey, baik. Okey, untuk itu ada bidang kuasa untuk Yang di-Tuan Agong seperti dalam buku teks anda halaman 168. Kita tengok buku teks. Okey, halaman 168. Okey. Okey, ini okey. Baik. Ada nak tanya tentang raja perlembagaan? Silakan. Ada nak tanya? Setakat ni? Tak ada. Oh, cepatnya. Okey, yang lain macam mana? Okey ke? Okey ke?
Okey. Okey, baik. Kalau okey, cikgu nak tanya pula soalan. Okey, baik. Cikgu kongsikan pada skrin anda, skrin masing-masing, soalan tentang raja berperlembagaan. Ini soalan dia. Okey, baik. Cikgu copy semula soalan ini. Okey. Cikgu copy semula soalan ini. Okey. Tanpa dalam ruangan chat masing-masing. Okey. Tanpa dalam ruangan chat. Okey. Okay, lihat ruangan chat masing-masing. Okey, ada kan? Okey, soalan dia berbunyi, kesetiaan kepada raja dan negara merupakan prinsip kedua dalam hukum negara. Nampak Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan pada raja dan negara. Okey, baik, soalan yang pertama berbunyi, mengapakah kita perlu menumpukan taat setia kepada raja? Okey, itu soalan pertama. Yang kedua, bagaimanakah anda menunjukkan kesetiaan kepada raja? Baiklah. Okey, cara menjawab. Okey, jawablah dalam kertas kosong A4 atau testpad. Okey, dalam masa 5 minit Kemudian snap gambar anda. Snap gambar jawapan anda, bukan gambar sendiri, gambar jawapan awak tu. Okey, dan lepas tu cikgu akan pilih beberapa orang pelajar secara rawak untuk present jawapan tersebut. Okey, masa lebih kurang dalam 3 hingga 4 minit. Jangan lama sangatlah Okey, baik. Ada nak tanya tentang soalan? Okey tak? Okey kan? Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, baiklah cikgu bagi masa selama 3 hingga 4 minit. Cuba jawab soalan itu dalam kertas A4 ataupun testpad. Kemudian jawab dengan terang, guna pen yang terang. Okey, jawab dengan ringkas pun tak apa, Poin pun boleh diterima Okey, kemudian snap gambar. Okey, kemudian present. Okey, akan pilih beberapa orang pelajar secara rawak. Okey, cuba dalam masa 3 hingga 4 minit. Okey, bermula dari sekarang. Okey, silakan. Okey, silakan 3 ke 4 minit. Tulis dalam A4 atau testpad. Silakan. Dengar bisikan mesra, kalimat keramat tertera, bermulanya siang, berakhir malamku tak akan bertemu. Okey, student. Okey tak respon setakat ni? Boleh jawab? Respon yang ada talian okey ke? Tak siap lagi. Tahulah tak siap lagi. Okey tak? Okey tak? Okey. Faham soalan kan? Faham soalan kan? Soalan. Faham. Itu cikgu nak fahamkan soalan Okey, baiklah teruskan jawab. Teruskan jawab.
habis selingan lagu ni kita terus bincang jawapannya. Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani. Bila terkeliru ku ucap namamu, terasa diriku kembali dipandu. Engkau yang pertama, tiada akhirnya. Aku dalam kegelapan, engkaulah cahaya. Izinkanlah aku menumpang di sini, di bawah naungan kasih dan sayangmu, ku berserah diri. Tiada batasan waktu, tiada tempat ku tertentu, di gunung di lembah, di air siapapun pula, keikhlasan doa, keagungan kasih berubah. Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani. Bila terkeliru ku ucap namamu, terasa diriku kembali dipandu. Engkau yang pertama, tiada akhirnya. Aku dalam kegelapan, engkaulah cahaya. Izinkanlah aku menumpang di sini, di bawah naungan kasih dan sayangmu, aku berserah diri. Tiada batasan waktu, tiada tempat di gunung di lembah, siapapun hamba, keikhlasan doa, keagungan kasih berubah. Keikhlasan doa, keagungan kasih berubah hati. Okey, selingan muzik tadi itu tamat. Okey, cukup 4 minit tu sebenarnya. Okey, cukup lah tu. Lama sangat nanti kita tak masuk pula topik atau subtopik lain. Baiklah, cikgu nak, cikgu pilihlah seorang Okey, siapa yang nak present ni? Cikgu pilih dululah Baik, bagaimana dengan Ain Zahir? Ain Zahir, respon. Ain Zahir? Ain Zahir? Soalan 2 tak siap lagi? Okey, ada yang cakap soalan 2 tak siap lagi dalam chat tu. Tak apa, buat boleh buat dalam bentuk point, tak ada masalah. Okey, sebab kita tak nak lama-lama, ada topik lain yang kita perlu belajar. Okey. Baik, tak apalah. Kita tengok, kita bincang nombor 1 dulu senang je nombor 1 tu, point je kan. Baik, Ain Zahir, tolong respon. Nur Ain binti Zahir. Okey, tak respon. Okey, tak apa. Baik, bagaimana dengan Muhammad Raziz Hazami? Boleh Raziz Hazami respon cikgu? Onkan mikrofon, boleh? Muhammad Raziz? Raziz? Are you there? Hi. Respond please. Raziz? Okey, tidak ada lagi balasan juga. Okey, tak mengapa. Baik, bagaimana dengan
Okey, jangan takut pelajar-pelajar, jangan segan. Ini adalah pembelajaran. Okey, tak ada salah. Okey, tak ada betulnya. Okey, kita belajar kan. Kalau salah, kita belajar daripada kesilapan. Kalau betul, baguslah. Okey, baguslah kan. Baik, okey, cikgu tanya pula. Okey, cikgu, saya dah open mikrofon. Tapi saya tak dengar lah. Okey, Raziz, saya tak dengar awak punya. Okey, macam ni Raziz. Okey, tak apa. Raziz, awak boleh tak present jawapan awak? Okey. Awak present jawapan awak. Okey, macam mana cara nak present? Awak klik screen pada Google Meet awak tu ada 3 dot. Klik 3 dot tu, di atas kanan tu akan keluar satu apa nama tool lah. Kat situ awak present screen. Boleh? Faham tak? Cuba buat. Okey. Okey, baik. Okey. Sementara yang lain pelajar-pelajar, bagaimana cikgu beritahu macam mana nak kongsi jawapan macam ni. Sebenarnya dengan dalam Google Meet ni, dengan menggunakan Google Meet, kita boleh kongsikan kandungan, okey. Kandungan dalam gadget kita nak kongsi kepada audien. Okey. Caranya ialah pada skrin Google Meet anda klik, kemudian akan timbul 3 dot tu. 3 dot di atas kanan. Tekan 3 titik tu akan keluar satu toolbar. Toolbar tu ada present screen. Kliklah present screen. Bila awak klik present screen, awak dah mula berkongsi hasil ataupun kandungan. Jadi itu sebabnya cikgu minta anda snap gambar. Snap gambar Baik. Tak apalah, cikgu pilihlah seorang lagi. Okey, bagaimana? Okey, Raziz tengah present. Bagus Raziz. Okey, cuba Raziz. Tengok gambar yang awak simpan dalam galeri tu tadi. Awak cari gambar dalam galeri awak, telefon tu kan. Cari galeri. Okey. Okey, dah okey. Awak pergi galeri telefon. Okey, Raziz beritahu tak tahu yang mana. Tak apalah Raziz. Okey, mungkin awak ada problem teknikal tu. Baik, tak apa Raziz, awak stop presentation, cikgu panggil yang lain pula Tak apa. Okey, baik. Bagaimana dengan cikgu panggil seorang lagi? Okey. Okey, boleh tak Aina Nazira present? Boleh? Aina? Saya cuba. Aina? Ya cikgu, sekejap. Okey. Snap gambar dulu. Lepas tu present Okey, tak apa, cikgu ambil masa. Okey, cikgu menunggu Aina Nazira. Okey, sebentar kita tunggu Aina Kita lihat jawapan Aina. Okey, Aina lihat pada skrin masing-masing. Aina nak present, okey? Okey, Aina pergi ke galeri awak, galeri telefon awak tu. Yang okey, cari awak punya gambar. Okey? Okey Aina, mana gambar awak? Cikgu tak nampak lagi gambar awak Aina, gambar jawapan awak tu. Okey, nampak. Bagus. Okey, betul dah tu, pergi galeri. Okey. Alright, bagus. Okey, besar ke gambar awak tu, gambar, pergi galeri. Bateri dah 12% tu. Masukkan dalam ni. Cas. Okey, bentang. Okey, Aina, silakan. Bentang. Yang pertama je. Cikgu nak yang pertama. Okey, bentang Aina. Okey, bentang Aina.
Jawapan je. je, Jawapan cikgu. yang pertama. Soalan pertama. Dah, okay, dah ke? Dah. Ya, cakap lah. Present. Takkan senyap. Mengapa Awak bangun balik aja. Okey, terus. mengapa kita perlu menumpukan taat setia kepada raja? Okey. Pertama, kerana raja dulu untuk mengenang jasa raja-raja dulu yang berunding untuk membawa kemerdekaan kepada tanah Melayu. Okey. Kemudian raja ialah simbol perpaduan negara. Jika raja tiada, maka masyarakat akan berporak-peranda lah. Okay, itu je. Okay, bagus. Okay, very good Aina. Boleh stop presentation. Okay, good job. Okay, Aina, very good. Okay, begitulah pelajar-pelajar yang berada atas talian bagaimana kita nak share kita punya konten Okay, Aina boleh stop presentation. Okay, kembali semula kepada Google Meet. Okay, baik. Baik, itulah jawapan Aina dan saya setuju dengan jawapan tersebut. Malah jawapannya kita boleh tambahkan lagi Baik, anda juga boleh letakkan jawapan, boleh catat jawapan cikgu selain jawapan Aina itu tadi. Raja adalah payung negara. Boleh letak payung negara melindungi rakyatnya. Okey, yang rakyatnya. Okey. Raja juga sebagai semak dan imbang kepada kerajaan yang memerintah. Raja berperanan sebagai semak dan imbang, check and balance kepada kerajaan pemerintah. Maksudnya raja boleh tegur, Yang Tuan Agong boleh tegur, raja boleh tegur kalau kerajaan ni memerintah tidak sepatutnya mengikut perlembagaan. Contoh ada kerajaan dia menyeleweng, ada pegawai kerajaan menyeleweng, ada kementerian yang menyeleweng, raja boleh tegur dengan bijaksana. Jadi raja sebagai semak dan imbang kepada kerajaan yang memerintah. Jadi payung negara, simbol perpaduan, semak dan imbang. Raja lambang taat setia rakyat. Bagus, betul? Okey. Dan jawapan-jawapan lain yang relevan, yang sesuai boleh. Itu sebabnya mengapa kita perlu taat setia kepada raja. Okey. Baiklah. Kita teruskan perbincangan dengan soalan kedua. Cikgu nak tanya seorang ni, iaitu Raudah Fazli. Assalamualaikum Raudah Fazli. Sila respon, onkan mikrofon. Raudah, boleh respon cikgu? Salam. Okey. Sihat ke? Sihat cikgu. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Suka cikgu nak tengok awak share jawapan untuk soalan nombor 2. Boleh tak? Boleh, sekejap nak ambil gambar. Okey, snap gambar, cropkan yang elok, lepas tu present cikgu tunggu. Kawan-kawan lain pun tunggu ni. Okey, silakan. Okey, masa. Alright. Sudah kan. Suka guna barang udah tak minta izin. Aduh, dia kisah cikgu hang ke apa. Boleh Raudah? Boleh cikgu kejap. Okey. Teruskan cikgu tunggu. Pelajar-pelajar lain jangan risau bukannya cikgu nak cari salah ni. Tidak sama sekali. Kita bincang jawapan kita. Okey? Jangan bimbang. Okay, kita tunggu Raudah kejap dia nak present jawapan dia. Okey. Okey, lihat pada skrin masing-masing.
Okey, Roda pergi kepada galeri awak. Okey, tunjukkan gambar yang telah awak snap tadi. Silakan. Pergi galeri. Okey dah tu cikgu nampak. Okey, pergi galeri. Baik, Roda. Okey dah tadi tu. Okey, pergi galeri. Okey, Roda, silakan. Okey, silakan. Okey, present secara lisan. Okey, cikgu nampak dah tu. Okey, good. Okey, lepas ni cikgu akan tengok, cikgu akan ulas jawapan-jawapan dalam ruangan chat. Okey. Okey, dah. Dah okey, tak nampak pun. Hmm. Okey. Alright. Mana jawapan awak tadi? Okey, present. Silakan, Roda. Bagaimana untuk menunjukkan kesetiaan kepada raja, kita Okey. perlulah menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat dan tata tertib. Okey, bagus. Seterusnya, kita seharusnya menunjukkan kesetiaan kepada raja dengan beri kerjasama dalam mematuhi undang-undang negara. Okey, bagus Roda. Terima kasih banyak. Okey, offkan presentation. Baiklah pelajar-pelajar, kita dah lihat tadi dua orang pelajar memberikan respon jawapan, dua-duanya betul sama sekali. Cuma boleh tambah lagi jawapan dia. Cikgu sengaja tidak beri markah dekat situ supaya awak boleh beri jawapan lebih lagi. Maksudnya tidak terhadlah jawapannya. Okey. Baik, cikgu tambah jawapan kepada Roda tadi, cara-cara kita menunjukkan taat setia kepada raja selain daripada menyanyikan lagu negaraku, banyak kes lain daripada mematuhi undang-undang negara pun banyak juga. Ada yang lain lagi cara-cara menunjukkan taat setia kepada raja dan negara. Salah satunya ialah cara taat setia raja selain pada jawapan tu ialah kita belajar bersungguh-sungguh, itu pun adalah satu taat setia. Okey, kita tidak menulis ataupun menghina raja-raja dalam Assalamualaikum. laman sosial. Okey. Baik. Okey, itulah dia contoh-contoh jawapan bagi soalan kedua itu tadi. Okey, terima kasih Roda. Okey, stopkan presentation anda. Betul dah tu? Okey. Alright. Bagaimana untuk menunjukkan kesetiaan kepada raja, kita perlulah menyanyi. Boleh tak ni? Boleh dah Roda. Okey, cikgu dah tengok dah jawapan awak. Okey. Okey, Roda tak apa. Roda, cikgu dah tengok jawapan awak dan dah bincang dah pun. Awak stop presentation. Okey, terima kasih banyak. Okey, awak dah present dah pun tadi. Okey, semuanya sekali. Okey. Okey, stop presentation. Okey, atas tu ada stop presentation kan? Awak stopkan aja. Okey. Okey, terima kasih Roda. Okey, jawapan yang baik. Begitu juga dengan jawapan lain tadi. Baik bagus. Alright. Okey, pelajar-pelajar, itulah dia jawapan. Okey, jawapan untuk dua persoalan itu tadi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Baik. Kita teruskan dengan pelajaran kita Okey. Rujuk pada skrin anda semula. Okey. Baik, kita sambung pelajaran. Okey. Baiklah, ciri yang ketiga Ciri yang ketiga, kita belajar pula ciri yang ketiga. Iaitu okey, rujuk buku teks halaman 171. Okey, halaman 171 iaitu kuasa pemerintahan. Kita akan belajar kuasa pemerintahan insya-Allah. Okey. Okey, buku teks halaman 171. Okey, kuasa pemerintahan. Ciri yang ketiga dalam demokrasi berparlimen di Malaysia. Okey. Kuasa pemerintahan
Badan Perundangan. Pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia berasaskan kepada 3 cabang, iaitu Badan Perundangan, Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman. Baik pelajar-pelajar sekalian, okey. Kuasa pemerintahan negara kita ada 3. Di atas sekali tentulah Yang Tuan Agong sebagai ketua bagi ketiga-tiga badan tersebut. Badan pertama ialah Badan Perundangan, yang kedua ialah Badan Pelaksana dan ketiga adalah Badan Kehakiman. Mengapakah terdapat 3 badan ini dan mengapakah ia berasingan? Okey. Baik. Badan ini ataupun kuasa pemerintahan ini dipecahkan kepada 3 untuk mengelakkan salah guna kuasa pelajar-pelajar. Okey. Mengelakkan pembolotan kuasa, mengelakkan salah guna kuasa. Setiap badan tidak boleh mencampuri badan yang lain. Okey, contoh Badan Perundangan tidak boleh masuk campur urusan badan pelaksana dan juga badan-badan lain. Begitulah sebaliknya. Okey, setiap badan ada kuasa masing-masing. Itu sebabnya kuasa pemerintahan ini diletakkan secara berasingan untuk mengelakkan pembolotan kuasa. Baiklah, mari kita pelajari apakah yang ada, apakah kandungan dalam Badan Perundangan. Okey. Badan Perundangan. Fungsi Badan Perundangan, legislatif. Menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Baik pelajar-pelajar. Okey. Inilah fungsi Badan Perundangan. Menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi undang-undang ni digubal di peringkat parlimen. Di peringkat parlimen undang-undang itu digubal. Okey. Jadi parlimen ni terdiri daripada 2 dewan. Satu Dewan Rakyat dan kedua Dewan Negara. Okey. Baik, kita sambung. Ialah badan perundangan yang bertanggungjawab menggubal undang-undang. Parlimen terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Sila klik untuk mendapatkan maklumat. Baik, kita lihat dahulu Dewan Negara. Okey, jadi Dewan Negara dan Dewan Rakyat, okey, begitu juga Yang Tuan Agong adalah komponen dalam Parlimen Malaysia. Okey. Jadi kita lihat Dewan Negara, rujuk buku teks halaman 172. Okey. Sambil-sambil tu boleh rujuk halaman buku teks 172. Dewan Negara. Ini dia pelajar-pelajar Dewan Negara. Okey. Dewan Negara dilantik, ahlinya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, merupakan dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Okey, mengandungi 69 orang ahli mewakili setiap negeri. Okey, setiap negeri ada wakil dia dan hantar 2 orang wakil setiap negeri. Okey, dipilih oleh Dewan Undangan Negeri yang bukan kalangan ahli DUN. Okey, dilantik oleh di-Pertuan Agong. Okey, untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Labuan. Okey, ahli Dewan Negara ni tidak dilantik melalui pilihan raya. Okey, siapakah mereka? Okey, cikgu buat kesimpulan. Baik, ahli Dewan Negara ni dilantik oleh Yang Tuan Agong. Siapa? Mereka yang memberi sumbangan besar dalam bidang profesional. Okey, sumbangan besar, sumbangan cemerlang dalam bidang profesional. Tak kiralah dalam bidang apa. Contoh Datuk Jean Samsudin sebagai contoh adalah artis veteran negara. Okey, jadi Datuk Jean Samsudin ni pernah dilantik sebagai senator dalam Dewan Negara kerana sumbangan beliau dalam industri hiburan. Jadi maksudnya pelajar, keahlian Dewan Negara ni mereka yang dilantik khas oleh Yang Tuan Agong yang mempunyai latar belakang sumbangan cemerlang dalam bidang profesional masing-masing. Saya pada industri hiburan, kita ada wakil dalam bidang orang asli, dalam bidang industri berat, okay, sebagai contoh. Okey, apa saja bidang profesional yang lain, okey, akan dilantik oleh Pertuan Agong seramai 40 orang. Okey.
Jadi dia dipilih di DUN, kawasan Dewan Undangan Negeri. Tapi dia bukan ahli DUN. Maksudnya DUN ni sempadan. Di negeri-negeri di Malaysia, dia ada Dewan Undangan Negeri masing-masing. Kerajaan negeri ada Dewan Undangan masing-masing. Wakil rakyat yang menang peringkat DUN digelar sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Untuk ahli Dewan Negara dipilih oleh Dewan Undangan Negeri daripada bukan kalangan ahli DUN. Bermaksud dia adalah orang, individu yang tinggal di kawasan DUN. Di kawasan DUN tersebut, tapi dia bukan wakil rakyat. Contoh DUN apa saya bagi contoh tempat cikgu ni tempat cikgu ni DUN Jengka. DUN Jengka di bawah kerajaan negeri Pahang. Tapi seorang ni dia bukannya wakil rakyat. Dia tinggal di kawasan DUN. Jadi dia ada sumbangan. Contoh kalau dia ada sumbangan besar dalam bidang profesional negara, dia boleh dilantik sebagai senata dalam Dewan Negara. Umur sekurang-kurangnya 30 tahun sama taraf dengan ahli parlimen. Mereka boleh lantik menjadi jemaah menteri. Baik. Itu Dewan Negara. Baik, mari kita lihat Dewan Rakyat. Dewan Rakyat merupakan dewan terpenting dalam parlimen. Kita lihat Dewan Rakyat. Yang inilah ahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum. Ahli mewakili semua kawasan pilihan raya seluruh negara. Ini data lama. Data baru kalau tidak silap cikgu lah 222. Kalau tidak silap cikgu 222 ahli yang merangkumi semua kawasan pilihan raya di seluruh negara. Yang inilah seperti Datuk Keri Jamaluddin, Datuk Adam Baba, Tan Sri Muhyiddin Masin, Dr. Mahathir, ahli wakil-wakil rakyat di kawasan pilihan raya seluruh negara. Meluluskan undang-undang. Undang-undang yang digubal di peringkat parlimen dinamakan Akta. Contoh Akta Dadah Berbahaya. Akta Data Perlindungan Peribadi 2010. Kenapa dinamakan Akta? Sebab digubal dalam parlimen. Manakala undang-undang yang digubal di Dewan Undangan Negeri, di kerajaan negeri namanya enactment. Contoh enactment Syariah Negeri Pahang. Di Sabah Sarawak pula dinamakan sebagai ordinan. Itu nama undang-undang bagi setiap kawasan. Kita sambung. Berikut adalah proses meluluskan undang-undang di parlimen. Pelajar-pelajar inilah proses meluluskan undang-undang di parlimen. Bukannya kita suka-suka. Bukannya nak undang-undang itu luluskan mengikut tanpa berfikir panjang. Tak boleh. Dia ada proses-prosesnya. Cadangan mula-mula dia datang cadangan oleh kementerian. Baru-baru ini kita dikejutkan oleh ada seorang anggota polis kita meninggal dunia kerana dilanggar oleh pemandu mabuk. Kata kita ambil contoh itu. Kementerian, polis mewakili kementerian apa? Kementerian Keselamatan Dalam Negeri lah. Mencadangkan hukuman lebih berat kepada pemandu mabuk. Sebelum ni hukumannya pemandu mabuk hukumannya penjara 3 tahun. Katakanlah yang mengakibat kematian dalam kemalangan jalan raya kan. Cadangan kementerian kita tambah kepada 10 tahun dan 10 kali sebatan. Kementerian Keselamatan Dalam Negeri mencadangkannya dalam parlimen. Contoh dalam Dewan Rakyat. Dan rang undang-undang tersebut, draft atau cadangan tersebut digubal oleh Jabatan Peguam Negara. Kemudian dibacakan draft tersebut di Dewan Rakyat, baca saja. Kemudian bacaan kali kedua dibahaskan, undang-undang dibahaskan di Dewan Rakyat, bahas. Kemudian
terus ke jawatan kuasa Dewan Rakyat membincangkan secara terperinci sekali lagi, okey, draft tersebut. Kemudian bacaan ketiga oleh Dewan Negara, oleh Dewan Rakyat, 3 kali bacaan, kemudian terus dibentangkan ke Dewan Negara, okey. Kemudian penyerahan undang-undang kepada Yang Tuan Agong untuk diperkenankan, dan apabila telah dicapkan mohor negara, maka undang-undang itu boleh diwartakan. Bila diwartakan, okey, dan diberitahu, maka undang-undang itu berkuat kuasa. Kena tangkap, okey, didakwa, terbukti bersalah, maka itulah dia hukuman yang telah ditetapkan. Itulah pelajar-pelajar proses undang-undang di peringkat parlimen. Meluluskan undang-undang bukan senang ya pelajar-pelajar, banyak prosesnya. Okey, okey, faham setakat ini pelajar-pelajar berkaitan dengan badan perundangan. Ada nak tanya silakan. Okey, silakan nak tanya. Respon nak tanya silakan. Tak ada. Tak ada Betul ke? Okey. Baik, kalau tak ada, baik, kita teruskan dengan yang seterusnya. Okey. Kuasa pemerintahan, badan perundangan. Pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia berasaskan. Ya, pelajar-pelajar. Kita teruskan dengan badan yang kedua, iaitu badan pelaksana. Buku teks rujuk halaman 173. Okey, rujuk halaman 173. Kuasa pemerintahan. Klik pada badan pelaksana untuk maklumat lanjut. Badan pelaksana, pelajar-pelajar. Peranan badan pelaksana eksekutif. Jemaah Menteri atau Kabinet merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan. Kabinet merupakan pembuat dasar tertinggi negara. Tugas Jemaah Menteri atau Kabinet adalah menggubal dasar kerajaan dalam semua perkara. Perdana Menteri merupakan ketua Jemaah Menteri. Perdana Menteri atau timbalan juga mengetuai sesebuah atau beberapa kementerian. Setiap kementerian bertanggungjawab menggubal dasar-dasar kerajaan, merancang serta menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial di negara kita. Setiap kementerian diketuai oleh seorang menteri dan dibantu oleh timbalan menteri, setiausaha parlimen dan setiausaha politik. Seseorang menteri yang tidak diberikan tugas dalam kementerian tertentu dikenali sebagai menteri tak berportfolio. Beliau akan diberikan tugas-tugas tertentu oleh Perdana Menteri. Perkhidmatan awam di Malaysia diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara. Pada peringkat kementerian, pentadbirannya diketuai oleh Ketua Setiausaha Kementerian. Beliau dibantu oleh kaki tangan kerajaan yang dikenali sebagai Kumpulan Pegawai Perkhidmatan Awam. Semua kaki tangan awam bertanggungjawab melaksanakan dasar dan tugas yang ditetapkan oleh kerajaan. Jabatan kerajaan pula diketuai oleh ketua jabatan yang dikenali sebagai ketua pengarah. Terdapat juga badan kerajaan yang dikenali sebagai badan berkanun, merupakan badan separuh kerajaan yang mempunyai kuasa otonomi tertentu. Beberapa suruhanjaya telah ditubuhkan seperti Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan Undang-Undang dan Kehakiman, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, Suruhanjaya Pasukan Polis dan Majlis Angkatan Tentera. Baiklah pelajar-pelajar, itulah dia badan pelaksana. Badan pelaksana ni badan yang melaksanakan dasar-dasar ataupun undang-undang kerajaan. Sebagai contohlah, cikgu ni, cikgu adalah kaki tangan awam di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi cikgu di bawah badan pelaksana. Okey, cikgu ni melaksanakan arahan oleh kementerian. Okey. Jadi itulah maksudnya pelajar-pelajar. Cikgu itu sebabnya guru, kaki tangan awam, guru dan kaki tangan awam yang lain tidak boleh berkecimpung dalam menjadi wakil rakyat.
berkecimpung dalam politik, okey, berpolitik, masuk parti-parti politik. Tak boleh kaki tangan awam ni masuk parti politik sebab cikgu dah cakap tadi, tak boleh, okey. Dia mestilah kuasanya berasingan, tak boleh masuk campur, okey, masuk hal ehwal badan yang lain, okey, untuk mengelakkan pembolotan kuasa. Jadi kaki tangan awam memang tidak dibenarkan, okey, menjadi wakil rakyat. Okey. Itulah dia kaki tangan awam, Okey. Baik, seterusnya kita lihat yang ketiga iaitu badan kehakiman. Kuasa pemerintahan. Klik pada badan kehakiman untuk maklumat lanjut. Fungsi badan kehakiman, judiciary, mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah, menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan dan badan pelaksana, berkuasa mentafsir perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri. Mahkamah diwujudkan oleh Perlembagaan Malaysia untuk melaksanakan tugas kehakiman. Mahkamah mengisytiharkan undang-undang bertulis kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri, mempunyai kuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri. Isytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang. Bagaimana hakim dilantik? Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri. Urusan perlantikan jawatan terletak di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Hakim tidak boleh dipecat sewenang-wenangnya tanpa sebarang sebab. Hakim tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam politik bagi menjamin keadilan dan kesaksamaan undang-undang. Baik pelajar-pelajar, okey. Itu dia badan kehakiman, okey. Jadi hakim ni lah yang memastikan bahawa satu undang-undang itu sah atau tidak sah. Itulah fungsi badan kehakiman. Sebagai contoh, sebagai contoh, cikgu buat satu contoh. Okey. Pernah okey, badan kehakiman mengisytiharkan satu pilihan raya, pilihan raya kawasan itu tidak sah, ada, okey, ada, dan menyebabkan semuanya tu terbatal, keputusan yang terbatal, okey. So, okey, pernah ada peristiwa macam tu, jadi terpaksa buat pilihan raya semula. Okey, hakim kata ataupun mahkamah kata okey, pilihan raya di kawasan sekian tidak sah, okey, di sisi undang-undang, kerana ada penyelewengan dan sebagainya, jadi batal keputusan pilihan raya tersebut, kena buat sekali lagi. Itu sebabnya ada pilihan raya kawasan perlu diadakan sekali lagi kerana tidak sah di sisi undang-undang negara. Itulah fungsi badan kehakiman kita, pelajar-pelajar. Jadi hakim-hakim ni dia tidak boleh mengambil bahagian politik bagi menjamin keadilan dan kesaksamaan undang-undang. Kalau hakim boleh bergiat secara aktif dalam politik, senanglah dipengaruhi. Bila senang dipengaruhi, maka dia boleh menjejaskan keputusan, okey, dalam mahkamah, dalam perbicaraan. Itu bahayanya tu. Okey. Baik, kita lihat hierarki mahkamah yang terdapat di Malaysia kat sini. Sistem mahkamah di Malaysia disusun mengikut hierarki piramid. Okey, itu dia pelajar-pelajar. Mahkamah Magistrate ialah mahkamah daerah, mahkamah daerah. Mahkamah Session, mahkamah di negeri. Jadi kedua-dua mahkamah ini adalah mahkamah rendah. Okey, Mahkamah Tinggi Malaya, Sarawak dan Sabah, Rayuan dan Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah di peringkat atasan. Baik pelajar-pelajar, kenapa disusun dalam peringkat piramid? Yang pertama, dia ada di atasan, mahkamah atasan, ada mahkamah rendah. Satu lagi, okey, apabila seseorang itu didakwa, okey, contoh seseorang itu telah didapati bersalah atas jenayah, katakan tidak puas hati dengan keputusan mahkamah magistrate, boleh mengemukakan ke mahkamah yang paling tinggi, mahkamah rayuan. Boleh. Itulah dia sistem hierarki kehakiman di Malaysia, pelajar-pelajar sekalian. Okey. Baik, jelas
Sambung. Peguam negara merupakan penasihat undang-undang kerajaan, menjadi pendakwa raya atau peguam bela bagi kerajaan, dibantu oleh pegawai perkhidmatan undang-undang dan kehakiman. Baik, negara kita juga ada peguam. Okey, namanya peguam negara lah. Okey, jadi peguam negara ni menjadi penasihat undang-undang kepada kerajaan Malaysia. Contoh kerajaan Malaysia nak wartakan sesuatu undang-undang, maka Jabatan Peguam Negara akan meneliti dahulu cadangan undang-undang tersebut. Okey. Jadi contoh kalau ada kes, okey. Contohnya ada pihak yang menyaman kerajaan Malaysia. Katakanlah contoh. Okey, jadi peguam negara akan jadi peguam bela. Contoh. Tetapi kalau kes sebaliknya, okey, kerajaan Malaysia nak saman pihak seterusnya, pihak kedua, okey. Jadi peguam negara lah akan menjadi pendakwa raya bagi kerajaan dan perbicaraannya dijalankan di mahkamah. Sebagai contoh, ingat balik kes pencerobohan Sabah di Lahad Datu, pencerobohan Lahad Datu di Sabah. Okey, jadi kerajaan melantik peguam negara menjadi pendakwa raya kepada penceroboh Lahad Datu. Itu maksud cikgu, menjadi pendakwa raya dan peguam bela, dan dibantu oleh pegawai perkhidmatan undang-undang dan juga kehakiman. Okey. Okey, setakat ni kita sudah belajar dalam kuasa pemerintahan, badan perundangan dan juga badan kehakiman. Okey, cikgu nak tanya, ada tak sebarang kemusykilan atau persoalan? Silakan tanya cikgu. Ada tak? Sila. Pelajar-pelajar respon, ada kemusykilan tak? Tak ada, cikgu. Okey, yang lain macam mana? Cikgu, Mahkamah Persekutuan untuk apa? Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan. Okey, baik. Mahkamah Persekutuan, okey. Baik, tengok kita pergi pada slide tu tadi. Sistem mahkamah di Malaysia disusun. Okey, Mahkamah Persekutuan ialah mahkamah atasan. Okey, mahkamah di peringkat persekutuan lah. Kita ada mula-mula magistrate daerah. Contoh, daerah masing-masing, daerah Maran, daerah Bentong, kalau Pahang lah Okey. Session negeri, mahkamah di negeri, mahkamah session negeri Pahang, mahkamah session negeri Johor. Session ni negeri, atas lagi sikit. Okey. Kemudian lepas tu kita ada Mahkamah Tinggi Malaya, kita ada Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah. Kemudian kita ada Mahkamah Rayuan dan kita ada Mahkamah Persekutuan. Jadi Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah paling tinggi. Mahkamah yang membicarakan kes-kes berprofil tinggi. Kes-kes negara yang besar. Contoh pencerobohan di Lahad Datu Sabah. Okey. Contohnya kes berprofil tinggi. Contohnya kes ahli politik yang bertaraf VVIP, didakwa atas kesalahan jenayah, didakwa di Mahkamah Persekutuan. Kes-kes berprofil tinggi didakwa di Mahkamah Persekutuan. Itulah dia Mahkamah Persekutuan. Okey, faham yang beri soalan? Okey ke? Faham, cikgu. Dia contoh dia memang kes berprofil tinggi, yang membabitkan keselamatan negara, yang membabitkan keamanan negara, yang membabitkan kestabilan negara, dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Itu dia. Mesti ada Mahkamah Persekutuan. Yang ni selalunya kes berprofil tinggi. Alright, lain ada soalan tentang kuasa pemerintahan? Ada tak soalan? Ada? Respon, ada atau tiada? Tiada. Tak ada. Okey, silakan. Saya nak tanya, warta kerajaan tu macam mana? Warta ni, apa maksud warta? Warta ni
Okey, macam mana cikgu nak cakap? Macam ni. Dulu-dulu warta ni contoh perintah daripada sultan kan. Dia okey, sultan nak beritahu sesuatu perkara atau perintah kepada rakyat, undang-undang kepada rakyat, sultan menetahkan jurutulisnya tulis atas kertas warkah. Dan warkah itu dibaca kepada rakyat-rakyat di kampung. Jadi itulah pewartaan. Jadi dalam konteks kuasa pemerintahan, undang-undang yang telah diluluskan oleh yang telah diperkenankan oleh Yang Tuan Agong dan dah ada cap mohon, maka dia diwartakan. Maksudnya dikuatkuasakanlah, berjalan. Itulah diwartakan. Faham tak? Okey, dia ada warta dalam bentuk dokumen lah. Ada dokumen ni, warta dia dalam bentuk dokumen. Dokumen tu tertulis ada undang-undang dia, perkara undang-undangnya. Kemudian ada tanda tangan Tuan Agong dan ada cop mohon negara. Cop mohon Tuan Agong. Jadi itulah dia pewartaan, warta dia. Maka apabila undang-undang itu telah diwartakan, maka ia berkuat kuasa. Faham? Faham. Berkuat kuasa. Okey. Baik, ada lagi nak tanya tentang kuasa pemerintahan? Ada nak tanya? Okey, tak ada respon maksudnya tak adalah. Okey, baik Terima kasih banyak-banyak kerana dengar kelas cikgu. Okey, bahagian pertama. Okey. Kita ada bahagian kedua pelajar-pelajar. Cukuplah sampai waktu ini dah pukul 12. Okey. Bahagian kedua nanti cikgu akan beritahu dalam Telegram Ini bukannya kita saja, kita ada kelas, kita ada students dari daerah lain juga sebenarnya, dari sekolah lain. Okey, jadi bolehlah nanti untuk pelajaran bahagian kedua sebar-sebarkan kepada rakan-rakan sekolah lain ke, daerah lain ke untuk menyertai kelas cikgu. Okey. Baik kalau tiada apa-apa soalan, okey, cikgu nak tutup majlis ilmu kita ni. Okey, baiklah. Ada soalan sekali lagi cikgu tanya sebelum cikgu tutup? Ada soalan? Ada tak? Ada. Okey, kalau tiada, okey, marilah sama-sama kita tutup majlis. Kita baca surah Al-As dan tasbih Al-Kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa Subhanakallah wa bika anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah pelajar-pelajar, okey, cikgu akan upload rakaman pelajaran bahagian pertama, bab 7 bahagian pertama ini. Okey, cikgu akan download, kemudian cikgu akan upload dalam Telegram. Okey. Jadi pesan kepada pelajar-pelajar yang tidak hadir, tidak menyertai kelas pagi ini, okey, dah tengah hari dah, bukan pagi dah pukul 12 tengah hari, pada tengah hari ini untuk tengok semula okey rakaman tersebut. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi dalam bahagian yang kedua. Okey, baiklah. Cikgu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Okey, teruskan ulang kaji, teruskan belajar. Okey, dan kirim salam cikgu kepada ibu bapa dan penjaga masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.